Hadirin yang penonton yang dimuliakan, semenjak tahun 2019, pencarian untuk satu kata yang sangat biasa sebelum itu tidak diberikan perhatian, tiba-tiba menjadi satu perkataan yang paling ramai dicari dan merupakan kata kunci yang terkenal di dalam media sosial. Perkataan vaksin tiba-tiba menjadi trend yang diperbincangkan secara umum, bukan sahaja melalui media sosial, bahkan juga di media-media utama di seluruh dunia. Dunia berubah dan ramai di kalangan manusia untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah sebenarnya vaksin yang barangkali ingatan kita ingat-ingat lupa. Dan mungkin barangkali vaksin ini kita ingat ketika kita waktu kecil dahulu untuk mengambil suntikan vaksin dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2019, pencarian bagi vaksin ini menjadi ledakan yang sangat dahsyat untuk diketahui oleh hampir 8 bilion umat manusia yang berada di atas muka bumi ini, dan tidak kecuali bagi kita umat Islam. Penonton yang dimuliakan, selamat bergabung bersama kami di Halakah. Dan insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas satu topik yang kita namakan sebagai vaksin untuk hidup. Apakah yang dinamakan sebagai vaksin untuk hidup akan kita huraikan lebih kurang dalam 45 minit perjalanan kita dalam Halakah pada sesi kali ini. Di Pusat Informasi Peperangan Halakah, kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zanabidin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastilah perbincangan kita akan diimbangi oleh ketajaman daya analisis yang akan diberikan oleh Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan Alhamdulillah. pasti tidak akan dapat lupa untuk kita pasakkan perbincangan kita dengan indikator ataupun petunjuk daripada Kitabullah, yakni Al-Quran, yang akan dibawakan oleh indikator kita, iaitu Ustaz Ahmad Tarmizi Ali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dimuliakan, kalau kita lihat juga di antara perkara-perkara yang menjadi perbincangan bagi penonton dan juga umat Islam di negara kita ini, apabila ramai di kalangan kita yang mula memperdebatkan tentang vaksin. Ada yang mengatakan bahawa vaksin itu perlu kita terima dengan sebaik mungkin, dan pada peringkat awal dahulu memandang bahawa vaksin itu pelbagai tafsiran yang tersendiri. Ada yang mahu ambil vaksin dan ada yang tak mahu ambil vaksin. Dan mahu tidak mahu, manusia nanti akan berdepan dengan pelbagai varian baru. Kita akan berdepan juga ataupun kita akan bersama dengan pelbagai vaksin yang mungkin satu hari nanti perlu untuk kita ambil dengan lebih kerap dan sebagainya. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan hari ini, kita mohon Ustaz Ahmad Tarmizi untuk menyampaikan surah tema kita supaya menjadi pasak kepada perbincangan kita. Silakan yang berbahagia Ustaz Ahmad Tarmizi. Baiklah, sama-sama kita menghayati ayat tema kita, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim وبشر الصابرين. Sadaqallahul azim. Sidang penonton yang dimuliakan, inilah pemberitahuan awal Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang bakal dihadapi oleh manusia, iaitulah berupa ujian ketakutan, kelaparan, pengurangan harta benda, diuji dengan jiwa dan nyawa, dan juga hasil buah-buahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar, insya-Allah.
Terima kasih yang berbahagia Ustaz Tarmizi Ali. Penonton yang dimuliakan, kita hidup dalam norma baru, new norm. Satu benda yang harus kita hadapi. Dan salah satunya adalah kita harus mendapat suntikan vaksin. Jadi ini merupakan satu perkara yang tidak dapat tidak dalam bentuk kehidupan baru kita. New norma yang harus kita terima, yang harus kita hadapi. Bagaimana menyediakan pemikiran yang jitu bagi menghadapi hari-hari mendatang yang penuh dengan ketidakpastian. Kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zainabidin. Beliau juga merupakan doktor perubatan dan saya fikir topik yang akan kita bincangkan ini salah satu daripada kekuatan yang dimiliki oleh yang berbahagia Datuk. Baik, penonton yang dimuliakan, istilah vaksin ini mula tercetus secara idenya pada tahun 1798 oleh Dr. Edward Jenner. Jadi untuk lebih lanjut, saya fikir saya nak serahkan kepada Dr. Daniel. Mungkin dapat doktor jelaskan kepada penonton tentang jenis vaksin COVID-19 dan bagaimana vaksin ini bekerja dalam sistem tubuh badan kita. Silakan Dr. Daniel. Terima kasih yang saya muliakan Tuan Haji Ahmad Nur, Ustaz Muhammad Zarifi, Ustaz Ahmad Tarmizi Ali, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vaksin merupakan penawar ataupun ubat yang diberikan bukan secara sembrono. Sebagai contoh, berlaku wabak radang selaput otak pada tahun 1987 di kota Mekah yang menyebabkan haji terpaksa dibatalkan. Selepas itu, diwajibkan suntikan vaksin meningokokal ke atas jemaah haji ataupun umrah sampai sekarang. Bukan sembrono, tetapi disebabkan wabak, penyakit-penyakit yang membunuh lagi memudaratkan. Termasuk hari ini vaksin untuk COVID-19. Ideanya ialah memanfaatkan sistem imun dalam badan. Antaranya sistem imun yang berkaitan dengan T lymphocytes dan B lymphocytes. T lymphocytes merupakan sistem pertahanan badan yang juga diistilahkannya sebagai memory cell. T lymphocyte. Dia simpan memori tentang kuman, contohnya virus, dan bagaimana reaksi badan terhadap kuman itu. B lymphocytes menghasilkan antibodies antara peranannya. Lantas bila kita berikan suntikan vaksin, maka ia merangsang pengeluaran kedua-dua limfosit ini. Maka terhasillah antibodies yang melawan kuman-kuman tertentu. Bila kita sebut vaksin COVID-19, dia ada beberapa pendekatan ramuan yang mungkin berbeza tapi tujuannya sama. Contoh, kita telah menggunakan satu pendekatan teknologi yang belum pernah digunakan, iaitu kita menyuntik masuk dalam badan manusia sesuatu yang kita sebutkannya sebagai mRNA. Ia belum pernah digunakan dalam konteks vaksin. Dia adalah kod yang akan merangsang sel badan kita untuk mengeluarkan protein yang ada berkaitan dengan virus SARS-CoV-2. Bila sel mengeluarkan protein, maka bahan yang disuntik hancur, lupus. Dan sel-sel yang telah menghasilkan protein itu akan merangsang sistem imun untuk mengeluarkan antibodies melawan protein itu. Sebab protein itu ada berkaitan dengan virus dan badan menganggapkannya sebagai makhluk asing, sebagai bahan asing, kena dilawan. Maka untuk itu antibodies dihasilkan hasil dari kod. Ada juga vaksin dalam bentuk kita suntik bahan protein daripada virus itu sendiri. Bukan lagi kod. Dia ambil dari virus. Dia panggil protein subunit. Dia ambil bukan keseluruhan virus tapi hanya proteinnya. Disuntik masuk. Maka badan kita akan mengenal pasti protein ini sebagai musuh. Maka akan merangsang antibodies. Antibodies akan menyerang musuh, iaitu virus. Yang ketiga dipanggil vector vaksin. Vektor vaksin ini menggunakan virus lain. Bukan virus penyebab COVID-19, tapi virus lain. Dalam konteks sekarang, sebagai contoh digunakan adenovirus. Tapi hanya sebagai kelongsong. Bahan genetik hilang. Sekarang dimasukkan bahan genetik dari virus SARS-CoV-2 ini. Dan sekaligus merangsang badan mengeluarkan protein. Macam kod juga.
Saya nak buat satu contoh, Haji. Sebelum ini ada satu wabak dipanggil cacar, smallpox. Pada abad ke-20, penyakit smallpox telah membunuh lebih kurang 300 juta mangsa. Kalau kita biar, alangkah berbahayanya umat manusia. Maka terhasil vaksin smallpox. Yang disebutkan tadi Edward Jenner. Maka kesannya apa dia? Dapat mengawal hingga pada tahun 1980, cacar dibasmikan di seluruh dunia. Tak perlu lagi pada suntikan vaksin untuk cacar. Sebab sudah pun dibasmikan, eradicated. Maka itu faedahnya, Tuan Haji. Ideanya. Terima kasih, Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel di atas huraian umum yang telah pun diberikan tentang jenis-jenis vaksin dan bagaimana ianya berfungsi dalam tubuh badan kita. Baik, Ustaz Muhammad Zarifi. Perkataan vaksin ini merupakan kata carian yang sangat popular. Seperti yang kita katakan tadi, apabila meletupnya COVID-19 ini, manusia mencari maklumat dan maklumat yang dicari itu kadang-kadang mereka temui dan kadang-kadang menyimpang kerana banyaknya kebanjiran maklumat. Apakah sebenarnya yang menjadi masalah kepada umat Islam dalam berhadapan dengan isu vaksin ini pada peringkat permulaannya, seolah-olah macam ada pertembungan antara maklumat yang benar dengan maklumat yang tidak benar. Baik, Tuan Haji, Datuk Doktor dan Ustaz Termizi, para penonton sekalian. Apabila kita sebut vaksin yang telah dimulakan oleh doktor-doktor sejak tadi, pertembungan dalam masyarakat sekarang ini, di media sosial sebagai contoh, ada yang berpandangan kenapa perlu vaksin? Kita kan ada makanan-makanan sunnah, habatus sauda, madu dan sebagainya. Baik, para penonton, ini penting kita menjelaskan dalam ruangan ini. Baik, yang pertama, saudara rahmati Allah, habatus sauda betul disebut dalam hadis ada kelebihan-kelebihan tertentu. Tetapi perlu diingat para penonton, perkataan syifa min kulli da, penyembuh bagi setiap penyakit, itu maksudnya ialah habatus sauda itu boleh jadi sebagai penyembuh penyakit-penyakit kita. Ia bukannya satu-satu ubat, ya. Ia bukannya satu-satu makanan ataupun ubat yang boleh menghilangkan sakit kita itu. Ini yang kita perlu jelas. Baik, saya tertarik apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi ketika beliau menyebut tentang kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung usia Nabi sakit, antara kelebihan Aisyah ialah apabila perwakilan Arab datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah dan baginda Rasulullah, perwakilan Arab ini memberikan cadangan-cadangan ubat-ubat tertentu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan tersebut dan Sayyidatina Aisyah lah yang mencampurkan bahan-bahan tersebut. Ya, itu perkara nombor satu. Dan Nabi tak kata cukup hanya dengan habatus sauda sahaja. Nabi tak kata begitu. Maknanya terbuka apa-apa ubat yang memang boleh mencegah ataupun boleh merawat, silakan. Kerana itu para penonton, jelas kepada kita, Nabi SAW merujuk kepada seorang insan yang bernama Al-Harith bin Kaladah. Dalam banyak riwayat, Al-Harith bin Kaladah ini, beliau bukan Islam, tetapi beliau menjadi pakar rujuk kerana kepakarannya dalam bidang keilmuan kesihatan itu menjadi rujukan dan diterima oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi jelas kepada kita, para penonton rahmati Allah, jangan sekali-kali kita memutar belit fakta tanpa kita merujuk kepada pihak yang berautoriti. Siapakah pihak yang berautoriti? Jawapannya ialah golongan yang pakar dalam bidang kesihatan tersebut. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ayat ini yang selalu Datuk ya kita ulang-ulangkan dalam halaqah supaya kita merujuk kepada sumber yang betul. Alhamdulillah jawapannya dan hasilnya akan jadi betul. Dan dalam konteks vaksin ini Datuk dan Tuan Haji, alhamdulillah di Malaysia telah pun dibincangkan oleh ahli-ahli muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia
yang menghimpunkan para ashabus samahah, para mufti, para cerdik pandai, para ilmuwan yang telah pun beberapa siri mesyuarat, termasuklah apabila membincangkan tentang hukum penggunaan vaksin, ashabus samahah menjemput pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, membuat pembentangan dan ditanyakan soalan yang pelbagai untuk dijawab oleh para anggota teknikal ini. Dan akhirnya Jabatan Kuasa Fatwa telah bersetuju membuat keputusan pada 3 Disember 2020, penggunaan vaksin adalah harus dan ianya wajib diambil sekiranya ditetapkan oleh kerajaan. Maknanya kalaulah kerajaan membuat keputusan ada pihak-pihak tertentu yang wajib ambil vaksin, hukumnya wajib untuk patuh kepada keputusan ulil amri. Bukan setakat Malaysia, Tuan Haji. Kalau kita lihat, Universiti Al-Azhar Al-Sharif di Mesir pun membuat keputusan yang sama. Majlis Fatwa di Emirates Arab Bersatu pun membuat keputusan yang sama. Jadi di peringkat antarabangsa termasuk di Malaysia, semuanya senada untuk kita berperang dengan musuh yang kita tak nampak ini. Salah satu yang perlu kita ambil perhatian iaitulah penggunaan vaksin, Tuan Haji. Penonton yang dimuliakan, Dr. Daniel yang saya kasihi, hari ini saja apabila kita bercakap berdasarkan tarikh sedang kita bercakap hari ini, ada 14,533 di negara kita yang telah pun terkorban kerana COVID ini. Jadi mereka berpendapat bahawa vaksin ini tidak akan mampu untuk menyekat kematian. Jadi oleh kerana hujah mereka yang sedemikian, mereka mengambil hujah logik akal. Dia kata oleh kerana tidak mampu mencegah kematian, maka tidak ada maknanya kita mengambil vaksin ini, vaksin itu dan vaksin-vaksin yang akan datang. Bagaimana Dr. Daniel melihat pemikiran yang merugikan itu? Silakan, Doktor. Terima kasih, Tuan Haji. Hadis Muslim, ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu. You know more. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Tafsiran hadis ini ialah Nabi SAW memberi izin pada kita dalam hal ehwal duniawi untuk berfikir, membuat analisis berkaitan senario kita, dan Nabi berkata mengiktiraf kamu lebih tahu tentang keperluan kamu. Sekaligus bila kita menggarap isu vaksin, maka kalau kita melihat ada keperluan, tak ada salahnya berdasarkan dalil. Di Brazil, pada bulan Februari hingga bulan April 2020, Brazil, ketika itu kes tertinggi berlaku di Amerika. Brazil jatuh nombor 2. Kematian setiap hari, Tuan Haji, tuan-tuan dan puan-puan, 3,000 kes di Brazil. Vaksin sudah diwujudkan tapi very slow, lembat dan lambat di Brazil. Maka satu uji kaji dilakukan di Pekan Serrana, Serrana di Brazil. Penduduknya lebih kurang 45,600. Hampir kesemuanya divaksinasi. Hasilnya, pakar-pakar mendapat satu rumusan yang mengagumkan. Kes kematian menurun 95%. Masuk hospital menurun 85%. Kes yang teruk menurun 80%. Kesimpulan umum, vaksinasi berkesan. Masih boleh dijangkiti? Ya, kita tak menafikan itu. Tetapi kesnya tidak teruk secara umumnya. Di Amerika, disebutkan statistik mengejutkan. Iaitu selepas ambil vaksin, walaupun boleh dijangkiti, tetapi 99.9% gejalanya amat ringan. 99.9%. Mereka yang telah divaksinasi, 99.9% boleh dijangkiti, tapi gejalanya amat ringan. Ini contohnya, Haji, bahawa insya-Allah, biiznillah, ada kesan positif daripada vaksinasi, tuan-tuan dan puan-puan. Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Saya nak beralih kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Tarmizi. Saya. Bila kita sakit, kita harus berubat. Ya. Islam, Al-Quran juga menyarankan hal yang sedemikian. Benar. Tetapi dalam konteks vaksin, tidak begitu mudah untuk orang menerimanya.
Ya. dan sehinggakan mereka mempertikaikan bahan yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Itu yang menjadi isunya. Namun bagaimana Al-Quran memberikan pendidikan, teguran dan juga motivasi kepada kita dalam mempertahankan diri dan kita berubat dengan cara yang sewajarnya. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita satu perkara yang cukup hebat. Kerana hifzun nafs minal wabak, satu kewajipan. Memelihara nyawa daripada wabak, ia satu perkara wajib. Tidak ada ragu-ragu lagi berkenaan tersebut. Fakta jelas sebut Dr. Dania dan juga Ustaz Ahmad Syafiee sebut tentang bagaimana fatwa dunia, ulama-ulama dunia, bahkan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Abdullah bin Bayyah, almarhum Syekh Ali As-Sabuni, mereka ni menjadi orang pertama ambil vaksin. Nak mengajar masyarakat ummah, mereka ni ulama ummah mengajar masyarakat. Ikhtiarlah. Bahkan dalam Al-Quran juga sebut menyeraikan bahan-bahan bakai yang tidak boleh dimakan manusia kerana dia haram, lahmul khinzir dan sebagainya. Tetapi apabila kamu dalam keadaan mudarat, kamu nak menjaga nyawa, saya tidak kata vaksin itu ada benda yang haram, tidak. Tapi Quran mengajar kepada kita, kalaulah berlaku mudarat, kamu boleh makan untuk menjaga nyawa kamu. Ulama mengklasifikasikan COVID-19 sebagai wabak. Bila wabak, penyakit bukan diri kamu sendiri. Penyakit ini kalau kamu tak berubat, dia memudaratkan orang lain. Bahkan kita bukan sekadar kena menjaga nyawa kita, tetapi kita juga mewajib menjaga nyawa orang lain. Saya baca sepotong ayat pada ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mengasihani. Marilah sama-sama kita menjaga nyawa. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita ikhtiar. Hadis Muslim yang dibaca oleh Datuk Dr. Dania, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Maka marilah sama-sama kita menjaga hal tersebut. Baik, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasan. Itu di antara rumus yang telah pun diberikan oleh Al-Quran dalam berdepan dengan penyakit. Ada ikhtiar yang perlu kita lakukan. Baik, Dr. Daniel. Saya Tuan. Sebagai seorang doktor, doktor tahu berapa panjangnya jarum suntikan tersebut. Kalau tak silap saya, ditulis di sini adalah 0.08 ml. Ya. Itu adalah jarum yang digunakan untuk menyuntik sesuatu suntikan itu. Namun ada satu lagi jarum yang sangat panjang yang dimiliki oleh kelompok jarum kelompok anti-vaksin. Dan jarum inilah sebenarnya yang telah pun menyusut jauh ke dalam, sehingga kadang orang merasa ragu-ragu untuk menerima suntikan vaksin. Silakan Dr. Daniel, bagaimana sebenarnya umat Islam harus memperbetulkan sikap mereka untuk menjadi orang yang suka menyelidik, tapi bukan hanya orang yang menerima bulat-bulat sesuatu berita yang tidak sah. Silakan. Ya Tuan Haji, saya di peringkat awal memang antara orang yang sangsi dengan vaksin. Ini rahsia, jangan beritahu orang lain. Doktor sendiri? Saya sendiri. Saya Ya. beritahu isteri saya. Bila isteri bertanya nak suntik ke abang, saya geleng kepala. Kalau ada peluang tidak mengambil suntikan, saya tak nak ambil. Kenapa doktor? Masa itu saya tidak meyakini hujahannya. Saya belum dapat dari sisi saya hujahan yang meyakinkan. Masa itu mungkin peringkat awal lagi lah, Ustaz Tarmizi, Ustaz Muhammad Zarifi. Tapi akhirnya saya berbincang dengan pakar-pakar virologi. Sahabat saya ada yang pakar virus, Muslim yang baik, bukan non-Muslim luar negara. Di Malaysia ada pakar-pakar perubatan yang hebat-hebat. Saya bincang dengan mereka. Saya baca laporan dari Amerika, Australia, UK dan sebagainya. Saya baca juga tulisan oleh KKM. Saya buat perbandingan dan tak dilupakan daripada jiran kita Singapura yang juga ada kes tadi, kajian kes. Dari situ saya membina kefahaman dan akhirnya bila kita mendapati bahawa vaksin ini dia lalui fasa-fasa.
tetapi agak cepat. Mengapa cepat? Sebab dunia sekarang dikejutkan. Maka semua orang beri perhatian, semua orang mau ubat. Maka sukarelawannya cepat diperoleh. Semua berikan wang, support. Sebab itu dia cepat. Akhirnya keluar fatwa. Bukan sembrono, bukan sekadar fatwa. Mereka ambil suntikan. Maka memang ada pandangan-pandangan yang negatif. Memang ada dalam apa-apa hal pun. Ada. Tetapi bila kita angkat contoh ya, bila kita ambil suntikan yang ada mRNA. Mereka mengatakan mRNA ini bahan genetik yang akan menyerang DNA kita. Ada ceramah di luar negara oleh tokoh barat yang menyebutkan demikian. Nampak macam pakar dia, hebat. Dia akan merosakkan DNA kita. Tapi bila saya kaji aspek sains dan sebagainya, apa itu DNA, saya menyadari ini suatu kesilapan. Kalau tidak pun pembohongan. Dia tak akan rosakkan DNA kita. Sebab DNA kita berada dalam nuclear cell. Dan vaksin ini tak langsung menyentuh nuclear cell. Dia cuma merangsang sel luaran nukleus, kemudian dia dilupuskan. Ilmu kita mesti betul mengikut reference yang betul. Jangan cepat terekam dan terima. Mesti kritikal. Yang kedua, aspek agamawi. Kita sudah ada madu lebah. Sudah ada habbatus sauda. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menentang apa yang Nas sebutkan. Kebaikan madu lebah, Quran sebutkan. Kebaikan habbatus sauda, hadis sahih sebutkan. Tetapi metodologi memahami dalil ini penting. Habbatus sauda, Ustaz sebutkan tadi benar. Hadis menyebutkan dia penawar kulli. Dia penawar bagi setiap. Tapi ulama seperti Imam Ibn Hajar dan lain-lainnya membincangkan kulli dalam bahasa Arab semua. Ya, kita pembaca kulli. Tapi kita juga baca apa tafsiran ulama. Ibn Hajar mengatakan kulli dalam konteks dunia Arab. Pada suasana tertentu dia sesuai. Jadi kulli di sini dikaitkan dengan kisah Sabak. Bila burung hudhud mengatakan, wow, permaisuri di sana semua ada kulli. Tapi adakah semua dia ada bermaksud semua? Tidak. Sama juga dengan habbatus sauda. Dalil dan metodologi. Dan bila saya baca itu Tuan Haji, mula terbuka hati. Hari ini 2 dos dah ambil. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Ustaz Muhammad Zarifi, Ya Tuan Haji. konflik yang sedang terjadi ini merupakan pertembungan maklumat antara yang benar dengan yang tidak sahih, antara yang mempunyai data dan yang mendakwa mempunyai data. Orang seperti Dr. Daniel juga pada peringkat awalnya ragu-ragu. Tetapi ada satu attitude yang sangat bagus. Bagaimana sikap untuk mengetahui dan menyelidik. Barangkali yang inilah yang tidak dimiliki oleh umat Islam pada hari ini. Silakan. Baik Tuan Haji, saya kira sahabat-sahabat penonton sekalian, kita mesti berpijak di arus realiti. Yang kita duk bincang pada siaran kali ini tentang vaksin COVID, ia benda yang realiti, bukan andaian. Mengapa saya sebut begitu para penonton? Setakat 24 Ogos 2021, kes positif di Malaysia mencecah angka 1,593,602 kes. Ini realiti. Kalau kita tengok angka kes kematian pula di Malaysia setakat 24 Ogos 2021, 14,553 kes kematian di Malaysia. Ini realiti. Para penonton, dalam kita mendepani isu ini, jangan kita terlampau bergantung kepada andaian itu, andaian ini. Kita kata teori konspirasi lah, Dajjal lah. Semua ini mesti dipandukan dengan metodologi yang betul. Bak kata Datuk Dr. Daniel sekejap tadi. Para penonton, dalam sebuah riwayat daripada Abu Dawud, daripada Jabir bin Abdullah, ada seorang sahabat ini ada kecederaan di kepalanya. Dia meminta pandangan daripada sahabat yang lain. Ditanya, hali min rukhsah, adakah aku ini ada rukhsah kelonggaran untuk mandi wajib kerana ada kecederaan di kepala? Tiba-tiba ada sahabat yang menjawab, engkau tak boleh ada kelonggaran, kena mandi wajib juga. Para penonton, apa yang berlaku setelah sahabat ini mandi wajib? Faghtasala wa mat.
lepas mandi wajib meninggal orang ini. Sampai berita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Qataluhu. Orangnya bagi pandangan tadi ni, orang ini telah membunuh sahabat itu. Ya. Maknanya para penonton, kita mesti berhati-hati dalam mengemukakan pandangan dan cadangan. Silap hari bulan, orang pegang pandangan kita yang salah, Ya. tanpa maklumat yang betul, apatah lagi maklumat yang menyeleweng, mendatangkan malapetaka kepada negara. Saya kira Tuan Haji, ini fakta yang kita mesti sebut di sini. Selepas hampir 2 tahun dunia dan Malaysia berdepan dengan bergelut dengan COVID-19, insya-Allah ada sinar dalam terowong panjang yang sedang kita lalui. Alhamdulillah, setelah proses vaksin berlaku di Malaysia setakat 23 Ogos, di Malaysia sebanyak 78.9% atau kira-kira 18.4 juta penduduk dewasa telah menerima 1 dos vaksin. Kemudian pada masa yang sama, 56.9% penduduk dewasa bersamaan 13.31 juta individu sudah lengkap 2 dos vaksin. Kita sedang menuju imuniti kelompok 80%. Baik, apa yang saya nak sebut di sini para penonton? Alhamdulillah, data KKM menyaksikan setakat 25 Ogos 2021, rekod kemasukan pesakit warga emas ke wad ICU mencatatkan penurunan mendadak. Alhamdulillah. Ini kerana di Malaysia sejak April 2021, kumpulan pertama penerima vaksin ialah kumpulan warga emas. Alhamdulillah, alhamdulillah. April diberikan vaksin, Ogos kita lihat hasilnya. Dr. Daniel, Saya Tuan Haji. ada sesuatu yang menggusarkan juga apabila dakwaan-dakwaan liar di luar mengatakan bahawa suntikan vaksin itu sangat berbahaya. Ada chip yang dimuatkan masuk ke dalam cecair itu. Allah. Ataupun dakwaan mengatakan bahawa selepas divaksin ada benda-benda besi yang boleh melekat kepada tubuh badan kita. Jadi Ya. ini menjadi pertembungan yang sangat dahsyat. Orang kita memang malas baca data, Ya. tetapi suka kepada benda-benda yang segera tanpa semak dan fikir dengan lebih lanjut. Silakan Dr. Daniel. Apakah kasih. benar sains Ya. mempunyai hal yang sedemikian? Terima kasih Haji. Chip. Saya bertemu dengan anti-vax, menentang vaksin. Kemudian kawan menelpon, dia mengangkat telefon. Saya kata, mengapa you tak nak vaksin? Ada chip. Saya pun pegang handphone dia. Tuan, jika betul takut pada chip, dalam handphone tuan, segala tok nenek chip boleh ada. Bila tuan ada handphone menggunakannya, privasi tuan, kerahsiaan tuan sudah hilang. Tuan berada di mana, lokasi semua sudah ada. Muka dia merah. Kemudian dia tension Tuan Haji, dia hisap rokok. Tuan, tidak mustahil dalam rokok tuan ada chip. Jika tuan meneka, mengandaikan dalam vaksin cecair ini ada chip, saya mengandaikan dalam rokok tuan yang ada ribuan kimia. Mungkin di celah-celah ribuan kimia itu yang disahkan pakar-pakar sains ada chip. Terus dia meninggalkan saya. Itu tentang chip Tuan Haji. Saya berbincang dengan saintis-saintis. Saya pun nak tahu, bolehkah ada chip dalam cecair vaksin ini? Dia jawab satu kalimat dengan senyuman. Apa dia? Dia kata, ridiculous. Merepek. Merepek. Ini saintis. Dia geleng kepala. Yang kedua, tengok. Orang yang telah disuntik letak spoon, Melekat. camca, melekat. Ya. Saya merojok pada pakar kulit yang hebat-hebat di peringkat antarabangsa. Saya merojok. Kita kena selidik. Betul kan ni? Mereka kata sebenarnya mereka telah buat ujian pada seorang wanita yang hebat yang mengaku selepas disuntik, saya telah menjadi robot besi. Maka ketika itu dia pun ambillah satu besi, letak di dada dia, melekat sungguh. Wah, orang tepuk tangan. Contoh kedua, dia ambil besi letak di leher, jatuh. Orang gelak, bohong.
Maka saintis kulit mengatakan peluh kita ada bahan yang boleh menyebabkan kulit itu melekit, dan kalau kita letakkan sesuatu ketika itu dia boleh melekat, kata saintis bahagian kulit. Justru kembali pada apa yang kita sebutkan tadi, jangan terus percaya, selidik terlebih dahulu, cross check kata orang. Ada ustaz berceramah mengatakan orang yang telah ambil vaksin tak lama lagi mati ya. Saya pun dengar banyak kali. Kemudian tak berapa lama lepas tu dia tarik balik. Tapi peringkat awal tu telah kata tak berapa lama lagi mati. Inilah suasana kita. Jadi semoga insya-Allah kita cermat dengan apa yang kita nak katakan. Cermat dengan pandangan, buat kajian, hormat lagi sekali ulama yang bukan hanya di Malaysia, seluruh dunia, dan orang-orang yang mengkaji sekian lama yang merupakan saintis-saintis Muslim termasuk yang mengatakan vaksin ini memang ada mudarat, tetapi kebaikannya lebih banyak dan mudaratnya ringan. InsyaAllah itu pegangan kita. Ya. Ada satu perkara penting yang dapat kalau dapat kita sentuh juga perkara ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran bahawa dunia akan berdepan dengan pelbagai varian baru yang lebih ganas dan kebal. Jadi mahu tidak mahu kita akan harus menyiapkan pemikiran kita, sikap kita, pemikiran kita. Apakah kita harus melayani maklumat-maklumat yang tidak sahih ataupun berfikiran positif untuk menyiapkan pemikiran kita, kehidupan kita dan juga wawasan kita. Bagaimana umat Islam seharusnya memiliki kualiti-kualiti yang harus mampan dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan pandemik ini. Silakan Dr. Daniel. Ya Tuan Haji, Allah takdirkan virus ini dia ada bahan genetik. Punca COVID-19 ini virusnya memiliki RNA. Makhluk yang memiliki genetik material, bahan genetik RNA, dia lebih cepat berlaku mutasi, berubah-ubah. Sebab itu virus kita daripada Alpha, B117, sekarang Delta. WHO mengatakan boleh berubah lagi. Ya, saya mengatakan tidak mustahil. Mungkin lagi teruk, tapi tidak mustahil juga jika Allah takdirkan dia berubah, bermutasi menjadi lebih tak teruk. Sebab itu dalam agama ditekankan tawakal. Itu iman. Kita berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta Allah tolong. Dalam solat ketika sujud minta. Antara permintaan kita, redakan wabak ini ke atas kami supaya kami boleh beribadah. Berhubunganlah dengan Allah. Semoga semua jadi baik, insya-Allah. Itu aja. Dr. Daniel, saya ada satu soalan pendek. Ya. Saya perlukan jawapan ya atau tidak sahaja. Ya. Apakah WHO boleh diyakini oleh umat Islam? Kita tak boleh percaya 100% WHO ke, manusia ke, jin ke, jebon ke, tidak. Kita beriman kepada Allah, kita patuh dengan Rasulullah sebab makhluk lain boleh tersilap. Tapi bukan sekata WHO terus menolak. Bukan juga begitu. Kita letak pada perspektif yang betul. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Sebelum kita tutup perbincangan kita, baiknya kita tutup dengan Al-Quran. Silakan Ustaz Ahmad Tarmizi, barangkali ada ayat yang paling sesuai. Silakan. Baik, saya tutup dengan satu ayat. Saya tertarik Tuan Haji sebut pertembungan maklumat dan bagaimana jujurnya Dr. Daniel yang sentiasa jujur dengan ilmu, mencari fakta dan disokong oleh para ulama. Ada satu ayat, sebab apa? Setiap ilmu ni dia ada bidang, ada ahli dia. Maka bertanyalah kepada ahli di bidang tersebut. Ayat surah An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah. Fas'alu, bertanyalah kepada kamu, wahai golongan musyrik itu, kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Wallah. Baik.
Dr. Daniel, Saya Taji. Ustaz Ahmad Tarmizi dan Ustaz Muhammad Zarifi dan para penonton sekalian. Terima kasih di atas perhatian anda. Jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Halaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.